Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan kelapangan pada kita pada malam ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan juga bagi kita segala kebaikan, kerahmatan, keberkatan di dunia dan juga di akhirat esok lebih lagi. Kita sampai ke surat berapa ni? Surat apa tu? 12. Okay, muka surat 12 nombor 18. Masih hadis yang pertama. Oh, tak habis. Muka surat 12 hadis yang perkara yang ke-18. Kita mesti bincangkan berkenaan dengan perkara berkaitan dengan niat. Ya, hadis yang pertama iaitu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Baik, qala al-'abdul 'ajiz ad-dha'if al-faqir ar-raji li 'afwi rabbih. Yang ke-18 dalam kita memahami perkara yang berkaitan dengan niat, maka kita sebut di sini niat yang baik tidak menghalalkan perbuatan yang tidak baik. Niat yang baik tidak menghalalkan perbuatan yang tidak baik. Ini poin yang cukup penting. Setengah orang dia menganggap bila niat dia baik maka hak selebihnya tu tak apa. Kata kita dalam Islam niat mesti baik, cara apa mesti betul. Niat tu mesti betul, cara mesti betul. Niat nak sedekah, maka cara sedekah kena betul. Duit yang kita ambil untuk sedekah kenalah halal. Bila kita sedekah ada cara dia. Tak boleh kita hina orang yang kita beri sedekah kepada dia. Contoh. Jadi niat saja tak boleh menjadikan suatu perkara itu baik secara keseluruhan. Sebab tu setengah ulama dia meletakkan dua hadis yang penting. Hadis yang pertama ni innamal a'malu binniyat, keingat hati. Hadis yang kedua hadis berkaitan dengan bid'ah. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa min fahuwa raddun, iaitu berkaitan dengan cara. Jadi niat kena betul, cara kena betul. Maka niat sahaja dia tidak boleh menjadikan, tidak menghalalkan perbuatan yang tidak baik. Ianya diungkapkan juga sebagai, dalam bahasa Arab sebut sebagai al-ghayah la tubarrir al-wasilah. Al-ghayatu la tubarrir al-wasilata. Objektif tidak menjustifikasikan cara. Maknanya tujuan yang baik tidak boleh menjustifikasikan cara yang tak baik. Niat dah baik, objektif dah betul, nak tolong orang, cara pun kena betul. Orang putih kata the end does not justify the mean. The end, mana objektif yang ujung tu, does not justify the mean. Ya, kaedah, cara, medium. Jadi niat kita dah baik, cara tu juga pastikan cara yang baik. Nak buat apa-apa pun lah. Yang ke-18, sesuatu perbuatan yang baik
apabila dilakukan dengan niat yang tidak baik, maka ia menjadi suatu perbuatan yang tidak baik juga. Itu kita nak faham lagi tentang niat ni. Suatu perbuatan hak baik, bila niat tak baik, maka jadi tak baik juga. Dia lawan balik yang tadi. Kalau tadi niat baik, cara tak baik, tak betul. Sekarang ni perbuatan tu baik, tapi niat tak baik, maka dia jadi tak baik juga. Kita bawa hadis yang Nabi SAW sebut pada kita. Nabi kata, ayyuma rajulin tazawwajam ra'atan, mana-mana lelaki yang mengahwini seorang perempuan. Mana nak kahwin suatu yang baik. Nak kahwin suatu yang baik. Separuh agama kahwin ni. Kita bila anak kita dia kahwin, maksudnya separuh agama selesai. Separuh lagi tu falyattaqillah, kata Nabi. Jadi kalau orang tu bila dia kahwin, maknanya benda ni bagus sangat. Tapi dalam hadis ni Nabi kata, ayyuma rajulin, mana-mana lelaki yang dia itu kahwin seorang perempuan, dia nak kahwin dengan seorang perempuan, fanawa, maka dalam hatinya, dalam keadaan dia berniat, alla yu'tiyaha min sadaqiha syai'an. Niat tak betul. Niat ni apa? Untuk tidak memberikannya mahar sedikit pun. Mana niat tak betul lah. Nak kahwin tapi nak perkena perempuan tadi ni. Kahwin betul dah, tapi niat dalam hati dia nak perkena perempuan tadi ni, akan bakal jadi isteri dia tadi ni, bahawa dia tak mau bayar mahar dia. Maka Nabi kata, mata yauma yamut wa huwa zanin. Waktu dia mati, dia itu mati dalam keadaan dianggap sebagai seorang penzina. Belah lelaki tu lah, belah perempuan tu, tak apalah, perempuan tengok niat dia lah pula, tengok macam mana kelakuan dia. Maka dia mati ketika mana dia mati sebagai seorang penzina. Minta maaf ya, dekat situ terjemahan tu terpotong sikit, tersilap terjemahan. Wa ayyuma rajulin, mana-mana seorang lelaki, mana-mana orang lah maksudnya, ishtara min rajulin bai'an. Yang ni saya tersilap, tak terjemah ke macam mana, editing silap macam mana tahu kan. Jadi betul kan. Dan mana-mana orang yang dia membeli daripada orang yang lain bai'an, satu belian, fanawa alla yu'tiyahu min thamanihi syai'an, kemudian dia berniat waktu dia beli barang tadi ni, dia tak mau bayar harganya, mana dia nak ambil saja aja. Apa Nabi kata? Mata yauma yamut wa huwa khain, maka dia mati ketika mana dia mati itu, dia adalah seorang pengkhianat, khain. Mana seorang bukan Islam yang baik, seorang yang fasik, lebih rapat kepada munafik. Itu bahaya dia. Jadi bila kita nak buat benda baik, pastikan niat pun baik juga. Tapi mula tadi niat dah baik dah, cara pun kena betul juga. Barulah perkara tu dia jadi betul. Sama juga hadis yang lain. Nabi kata, man adana dainan. Ini banyak berlaku pada kita, pada orang Melayu secara khususnya. Barang siapa yang berhutang. Hutang, orang Melayu ni mereka kata suka berhutang. Orang Melayu sendiri kata orang Melayu suka berhutang. Orang putih pun kata orang Melayu suka berhutang. Tetapi tidak menafikan ada orang Melayu yang tak suka berhutang. Tapi masyhur orang Melayu ni suka berhutang. Nabi kata, man adana dainan, barang siapa berhutang, wa huwa yanwi an yuaddiyahu addahu Allahu anhu yaumal qiyamah, maka Allah, barang siapa yang berhutang dan kadang dia berniat untuk bayarnya, mana nak bayar balik hutang. Kita berhutang dengan orang, kita niat memang kita nak bayar balik, maka Allah Ta'ala akan membayarkan untuknya pada hari kiamat. Maksudnya bila dia mati, kemudian dia tak boleh nak bayar, dia pun tak ada waris, memang tak ada harta apa, dia mati, mana dalam keadaan dia tak boleh nak selesai hutang dia tu,
Tapi dia nak bayar. Niat dia memang nak bayar. Cuma dia mati. Maka Allah Ta'ala kata hari kiamat esok Allah bayar untuk dia. Mana dia lepas hari kiamat esok. Itu bergantung pada niat. Ni tengok pula apa Nabi kata. Waman adana dainan, barang siapa yang berhutang dalam keadaan dia berniat untuk tidak membayarnya. Waman adana dainan wa huwa yanwi alla yu'addiyahu. Dia berhutang, lepas tu dia berniat waktu hutang tu aku tak mau bayar. Famata, maka dia mati. Qala Allahu yaumal qiyamah. Dia mati dalam keadaan dia tak tunai, tak lunaskan hutang dia. Maka Allah kata kepada dia pada hari kiamat, "Zananta anni la akhidhun li'abdi bihaqqih." Allah kata kat dia, hak berhutang niat tak membayar tadi, kamu ingat aku tidak akan menyempurnakan untuk hamba-Ku akan haknya? Allah tanya tu malaikat lah kot tanya. Fayukhadhu min hasanatihi, maka diambil daripada kebaikan dia. Tarik daripada apa perkara dia buat baik, tarik. Fatuj'al fi hasanatil akhar, maka dijadikan dalam kebaikan orang lain, yakni pemberi hutang. Hak mana dia berhutang dia tak bayar tu, maka diberi kebaikan tu, beri kepada orang hak beri hutang kepada dia. Fa illam yakun lahu hasanat, sekiranya tiada bagi penghutang itu kebaikan, ukhiza min sayyiat al-akhar faju'ilat alaih, maka diambil kejahatan daripada pemiutang dan diletakkan ke atas penghutang. Itu bahaya dia. Mana kalau niat kita nak kita berhutang boleh. Dalam Islam dibolehkan berhutang, tapi kena ingat nah, bukan digalakkan. Tu kena ingat tu. Kalau kita mengaji bab muamalat, hutang ni dibolehkan, tapi tak digalakkan. Nah, jangan ingat kata boleh tu maka kita pun pulun berhutang. Ada berhutang boleh, tapi tak digalakkan, khususnya pada zaman kita ni. Tapi kalau berhutang, adabnya mesti niat nak bayar balik. Maka kalau niat tak bayar balik, Allah Ta'ala dah sedia bagi kita balasan dia macam ni. Itu nampak nak cerita kata apa? Kesan niat. Kesan niat kepada kita bukan sekadar di dunia, dia bawa pergi kepada akhirat. Di dunia ni memang orang marah lah. Memang orang marah. Orang tak lupa. Saya orang berhutang dengan saya tak bayar, ingat. 10 tahun sampai sekarang ingat. Tak tahu, tak boleh nak lupa. Sebab apa? Sebab waktu nak berhutang tu bukan main lagi. Waktu nak berhutang tu kan bukan main lagi. Kita pun rasa kesian. Kita pun bukanlah bank, bukanlah berada sangat. Tapi kerana kesian, kita bagilah. Tapi bila tak nak bayar, itu yang masalah. Tak nak bayar, ya Allah. Jadi padan sangatlah bila Allah Subhanahu Wa Taala jadikan hukuman dia macam ni. Di akhirat esok, kebaikan orang yang berhutang ni diberi kepada orang yang beri hutang. Tengok-tengok dah tak ada, dah baik. Maka dia ambil kejahatan pemiutang, letak atas orang yang berhutang. Kenapa? Kena balik kepada niat. Dan memang niat tak mau bayar. Memang ada orang yang perangai macam tu. Yang ke-20, terdapat 2 perkara, 3 sebenarnya, tapi biasa orang nak sebut 2. Terdapat 2 perkara, kalau ikut hadis ni 3, yang jika diniatkan untuk jenaka pun tetap dikira sebagai terlaksana, iaitu nikah dan talak. Nikah dan talak. Yang ni ada apa ni, ada keterangan khusus daripada Nabi. Kita main ke, kita tak main, kita berniat ke, tak berniat ke, ini perkara ni straight. Kena ambil perhatian. Main-main pun dikira sebagai betul juga. Maksudnya niat, kita niat tu bukan niat betul-betul, main-main je. Tapi ini perkara ni dia akan jadi betul. Maknanya apa? Terlaksana. Kata Nabi SAW, "Salas jadduhunnal jadd wa hazluhunnal jadd."
Ada 3 perkara yang sungguhnya ia ada sungguh. Mana kalau kita bersungguh, niat betul, kita nak buat benda tu, ya dah jadi betul. Dan mainannya adalah sungguh. Makna niat di hati nak melawak je. Sekadar nak apa ni, nak seronok-seronok je. Tapi pada timbangan syarak, ia jadi betul. Makna terlaksana. Apa ada 3 perkara ni? Setengah orang sebut 2. Yang pertama, perkahwinan. Makna kita lafaz kata aku nikahkan. Wali bila dia lafaz aku nikahkan. Aku nikahkan anak aku denganmu. Maha murah ya. Gitu disebut kan. Bagilah berapa nak. Kawan dia pun sahut, ya aku terima. Jadi tak? Jatuh tak tu? Mana terlaksana tak nikah tu? Ya terlaksana. Ya main. Berlakon pun sama. Berlakon pun sama. Dia berlakon, dia nikah anak dia, betul-betul nama dia, nama anak tu pun betul semua tu. Kawan ni jawab, ya. Ahmad Nispu tengah ambil gambar. Ya. Berlaku tak? Ya, terlaksana. Itu yang disebut sebagai, kalau bersungguh pun jadi sungguh, kalau main-main pun jadi sungguh juga. Ini beberapa pengecualian. Nah, kalau kita tengok dalam syarak kita, supaya tujuannya apa? Orang jangan main-main dalam bab perkahwinan, talak, lagi satu rujuk. Bahasa kita panggil rujuk. Kahwin, cerai, rujuk. Tak boleh main-main. Mana benda ni serius. Memang kena ambil serius pun benda ni. Kerana antara masalah masyarakat sekarang ni, bercerai teruk sangat sekarang dalam masyarakat ni. Statistik kita berapa sekarang ni? Statistik cerai ni. Setiap 20 minit ke 30 minit lebih kurang satu perceraian. Mana serius lah. Serius. Setiap lebih kurang 20 minit ke 30 minit satu perceraian berlaku dalam kalangan masyarakat kita lah di Malaysia ni. Jadi wajarlah bila agama kita dia tetapkan perkara ni perkara yang kena ambil serius, tak boleh jadikan mainan. Tapi jangan terlajak sangat serius, tak boleh juga. Kan? Kadang masyarakat kita ni dia terlajak belah sana, dia terlajak belah sini. Kalau terlajak seriusnya, tu akad tu, terlajak serius pula. Itu kesianlah kepada pengantin. Padahal kan susah mana pun. Akad kahwin ni lebih kurang macam akad lain juga. Dia ini baru apa ni? Yalah kawan tu tergagap sikit ya. Kan sikit ya tergagap. Biasalah orang pertama kali kahwin. Orang kahwin kali kedua pun tergagap saya rasa. Kahwin kali kedua takut benda lain pula. Kahwin kali pertama dia first time. Jadi sikit-sikit tu Allah Alam. Eloklah kita kata okey je. Kadang okey dah. Orang yang wali wali okey dah. Kan? Saksi yang kadang action sikit. Saksi. Tanya saksi macam mana? Sekali lagi. Sekali lagi. Sebab tu saksi ni kena reti. Saksi tu kena reti jugalah. Jangan main kawuk siapa-siapa kan jadi saksi, jangan. Dia kena reti juga sikit. Hak mana yang jadi sah, hak mana yang jadi tak sah. Akad tu. Sama lah bab semelih sama juga. Ni semua benda serius. Semelih pun serius juga. Tapi jangan serius sangat. Sampai orang nak semelih pun tak ada lah sekarang ni. Tak boleh juga. Jatuh sikit pun pisau dah. Tak sah dah. Memang lah. Padahal tak ada apa baca kitab fiqah. Kalau pisau jatuh apa kena buat? Pisau jatuh. Ambil balik lah sambung. Itu aja kan. Ini bunyinya kalau jatuh pisau habis. Kalau ubah aja tangan habis.
Jadi bangkai malah orang takut. Harga lembu tu 3-4 ribu. Siapa larat nak ganti? Kambing saja pun 1,000. Nanti terlajak sangat. Akad nikah sama yang terlajak sangat. Gagap. Oh, berapa lama gagapnya tu? Aku terima nikahnya. Apa masalah? Jalan je lah. Tak payah sampai habis lah. Aku terima nikahnya. Cukup sah tak? Aku terima nikahnya. Aku terima. Tepuk ke dia. Aku terima nikahnya. Sah. Dah tahu dia gagap. Kalau payah-payah sangat, kalau hukum fiqh lah ya. Bila masalah lidah bermasalah, maka dia jatuh kepada, dia transfer pergi kepada tulis. Sah ke? Ini sampai 7 kali tak sah-sah. Macam mana? Kawan tu balik daripada Jordan. Duduk di Jordan 4 tahun mengaji agama. Balik-balik 7 kali berpeluh, 7 kali baru nak lepas kahwin dia tu. Nak lepas. Takkanlah sampai tertu. Jadi ringan-ringan kalah. Ya. Jadi kalau masalah dia gagap, teruk sangat gagapnya tu, maka dia akan pindah kepada tulis. Tapi kalau gagap sikit-sikit, tak ada masalah. Taruh mana sikit-sikit, sehingga orang tak rasa yang dia lafazkan tu berpisah. Tak apa lah. Dia kena ada sebut apa? Aku terima nikahnya. Siapa nama? Siapa? Nur bin Din. Aku terima nikahnya Nur bin Din, mas kahwin RM100. Itulah kena ada. Aku terima nikahnya. Tu pun dah cukup dah. Tapi kita eloklah panjang sampai habis supaya jelas. Aku terima nikah. Ini kena strict sangat. Nya tu pun kalau tak ada tak sah. Nya tu kena ada. Tak ada sampai macam tu kan. Aku terima nikah. Nya tu kena ada. Setengah tempat nya tu kalau tak ada, ulang balik. Last kali dia bukan dah pergi kepada niat, dia dah pergi kepada zahirnya. Tak tahu, yang penting niat hati tu. Ini sebab tu pengantin ni lah ada. Pengantin ada perempuan ada, pengantin lelaki ada. Tanya awal-awal kan, nak kahwin dengan siapa? Dia pun kata nak kahwin dengan yang tu. Jelas dah kan? Jelas dah. Baru akad. Maknanya kalau salah sikit-sikit pun dah cover dah. Memang jelas dia nak kahwin orang ni. Tak ada masalah sangat. Ni kadang pengantin perempuan duduk jauh belakang. Tersalah akad dapat adik pula. Tersalah akad. Ya dekat benda-benda macam ni. Jelas tu kena. Tapi janganlah terlajak sangat. Peraturan kena ada. Tapi jangan dia budi bicara tu masih perlu ada juga. (21) Seseorang telah berusaha melakukan sesuatu perkara dengan niat yang terbaik. Kemudiannya orang ramai yang mengetahui perkara tersebut telah memujinya. Maknanya dia buat benda dengan niat yang betul lah. Dia buat satu perkara tu niat baik betul lah. Habis buat kerja orang puji dia. Keadaan ini tidak memberikan kesan kepada niat seseorang selama mana niat itu kekal baik. Tak ada masalah. Kalau kita buat benda baik, orang puji kita. Tak ada apa. Alhamdulillah aja. Janganlah kita rasa besar diri pula. Kalau rasa besar diri, itu berdosa kat besar diri itulah. Ya? Ini masalah ni saya banyak kali dah sebut. Masalah syukur, kemudian ujub, kemudian
takabur. 3 benda ni. Ni kena selesai ni, 3 benda ni. Syukur, ujub, takabur. Syukur boleh pahala, ujub dosa, takabur dosa. 3 benda. 3 benda ni dia sama ataupun dia sepakat pada satu perkara, iaitu adanya nikmat pada kita. Itu sepakat. Maknanya kalau nak bersyukur pun ada nikmat. Kalau nak jadi ujub pun ada nikmat. Kalau nak jadi takabur pun ada nikmat pada kita. Ya? Ada nikmat pada kita. Jadi bila kita buat satu benda baik, nikmat lah. Nikmat lah. Nikmat. Macam mana dia bertukar jadi 3 ni? Bila ada satu nikmat berlaku pada kita, kita buat benda baik, kita dapat apa-apa yang kita suka, maka kita pun kembalikan nikmat tadi ni kepada pemberi nikmat. Makna kita ingat Allah, kita puji Allah. Maka dia jadi syukur, boleh pahala. Mana kita buat benda baik, orang pun puji kita, maka kita pun serah pada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, ini semua pemberian Allah Ta'ala. Maka itu nama dia syukur. Tapi bila ada nikmat pada kita, maka kita tidak ingat kepada pemberi nikmat. Kita tak ingat pada Allah. Kita syok sendiri je. Maka dia jadi ujub. Ujub. Jadi bila orang puji kita, kita buat baik. Kita pun kata, memang saya mah selalu apa itu. Itu ujub. Tak ingat ke Tuhan. Tak ingat ke Tuhan. Yang tu dosa. Dosa. Yang lebih berdosa lagi, apabila ada nikmat pada kita, kita tak ingat pemberi nikmat, terlupa Allah, lepas tu kita hina orang. Orang puji kita, kita buat baik lah. Itu nikmat lah. Kita lupa Allah. Lepas tu kita kata, memang aku memang apa itu, bukan macam koma. Itu bukan macam koma tu hina orang. Bukan macam koma. Bila bukan macam koma, kita hina orang. Bila hina orang, dia jadi takabur. Bila jadi takabur, itulah sifat